Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Ya para penonton sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Ya pada hari ini kita dapat lagi melakukan aktiviti kita dapat lagi melakukan pekerjaan kita dan alhamdulillah pada hari ini juga kita dapat bersiar langsung untuk meneruskan bicara wara kita. Mudah-mudahan ya para penonton sekalian kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tercinta. Baik para penonton sekalian, Kelantan kini adalah terbitan daripada Urusia Belia dan Sukan Negeri Kelantan, yang mana Kelantan kini akan bersiar langsung setiap hari Ahad, Selasa dan Khamis pada jam 10 pagi di Pejabat Urusia Belia dan Sukan Negeri Kelantan, yang mana Kelantan kini akan menjemput tetamu-tetamu yang cukup istimewa, yang cukup hebat untuk membincangkan atau untuk menghuraikan berbagai topik yang menarik, di antaranya isu belia dan belia wanis, sukan dan rekreasi, NGO dan sebagainya. Baik para penonton sekalian, jangan lupa untuk like, komen dan share siaran ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang lain pun dapat manfaatnya bersama. Para penonton sekalian, bersama dengan saya Wan Amir sebagai perantara pada hari ini. Untuk makluman para penonton sekalian, pada hari ini kita ada sapaan FB ataupun sapaan Facebook, yang mana pihak kami akan menyediakan soalan-soalan yang menarik dan siapa yang bertuah akan bawa pulang hadiah merupakan jersey daripada pihak UBEST. Dan soalan itu akan diberikan pada bila-bila masa sahaja lagi. Baik para penonton sekalian, pada hari ini yang seperti yang semua sedia maklum, kita ada tajuk yang cukup menarik. Set demo beres kota. Jadi apabila tengok tajuk ni, dia lebih kepada kita nak bercakap tentang orang muda, anak muda. Dan semestinya saya tidak kesorangan kerana kita ada tetamu yang cukup hebat, yang cukup istimewa. Bersama dengan saya Encik Kamarul Muhammad Amin bin Cik Kamaluddin, atau nama glamournya Abek K. Selamat datang Abek K ke studio UBEST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abek K, mari daripada mana sebelum sampai sini ni? Hari ni kalau kira hari ni patutnya BDR lah, makna bekerja dari rumah. Tapi oleh kerana semangat bila dijemput oleh Urusia ni untuk kita berkongsi dengan tajuk-tajuk santai yang menjadi menjadi fenomena dalam masyarakat kita ini, saya mari jugalah insya-Allah. Baik. Untuk makluman para penonton sekalian juga, Abek K kita ni merupakan pengerusi Biro Program Pemulihan Dadah Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Negeri Kelantan. Baik, jadi Abek K, pada hari ini kita nak kecek tentang set demo beres kota, ataupun lebih kepada suku anak muda lah. Okey, baik. Jadi apabila dengan tajuk set demo beres kota, apa kalau saya boleh gambarkan lah. Maksudnya kita tanya condition, maksudnya dari sudut pemahaman, dari sudut kesihatan, beres ke tak tu, gitu. Jadi Abek K, loninya banyak perkara-perkara yang orang kata trending lah, anak muda yang suka ikut benda-benda yang viral. Jadi apakah pandangan Abek K mengikut kita nak ikut perkara-perkara yang viral trending, adakah dibenarkan apa ataupun tidak? Bagaimana? Terima kasih kepada saudara moderator Cik Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana lafi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dipertemukan pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kesihatan yang baik, berada dalam rahmat, dan yang paling pentinglah berada dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Cik Ami ada memberikan kita sedikit intro berkaitan dengan isu-isu trending. Sebenarnya bagi saya trending ni lah satu benda yang perlu. Kalau kita tanya diri kita, trending ni boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh lah. Kerana pertama sekali kita kena menelusuri sejarah bagaimana Nabi SAW sendiri adalah trending. Di kala Nabi SAW di waktu remajanya, waktu belianya terkenal dengan Al-Amin, maka Al-Amin tadi sebenarnya trending. Jadi trending yang baik, sepatutnya trending inilah yang menjadi identiti, jadi pengenalan kita, supaya sama-sama kita bina satu benda yang positif untuk dikongsi dan dirasai oleh manusia yang lain. Jadi saudara-saudari, sedang pendengar dan juga sahabat-sahabat yang sekalian, pada hari ini kalau kita bercakap tentang trending ni, tak dapat lari daripada dua perkara lah. Ada trending ni yang boleh
menyebabkan kita ke syurga. Yang paling kita takuti ialah trending yang boleh membawa kita ke neraka. Bagi kita biasa-biasa sahaja. Contoh kita membuat satu tagline. Saya sangat suka ataupun nak highlight sedikit yang kita pernah ada satu program Kelantanku Bersih. Jadi pernah menjadi trending. Trending apa? Satu tagline yang kita buat itu jumpa siapa? Kutip. Kalau saya salah, sudah betul. Jumpa siapa? Kutip. Jadi benda ni berlega dalam masyarakat kita lama. Orang sebut, bukan setakat sebut, bila menjadi sebutan, lama-lama orang akan buat. Tapi malangnya, dia menjadi trending yang tidak lama. Dan itu sebenarnya kita kena tanya diri kita, kenapa trending-trending yang baik ni tidak bertahan lama? Dan kalau kita tengok di sebelah sana pula, mereka yang trending, saya kata tadi, yang negatif, benda ni seolah-olah diterima baik dan dibawa, diulang-ulang, sehingga kan, panggil apa ni, boleh bertahan lama. Bagi contoh yang saya ambil ialah trending yang asalnya baik, tapi bila dah menjadi dibawa oleh figura-figura tertentu, dia akan jadi trending yang melekat. Sebagai satu contoh, kalau kita pernah dengar satu lagu, dulu ni mak ayah kita cipta lagu, tok nenek kita cipta lagu, ada konsep. Konsep nak bagi tahu lah berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan hala tuju. Kita nak dewasa, melangkah ke alam dewasa, apa yang kita buat. Jadi kalau saya sebut lagu ni, itu apa ni, Empat Dara. Yang dipopularkan baru, yang menjadi trend ni oleh Ali Mazlin. Empat Dara duduk di tepi sungai, duduk duduk lebih kurang gitulah. Maknanya saya nak sebutnya dibawa oleh dengan cara yang lain dan disambut oleh pihak yang lain, dia jadi dua. Kalau kebetulan khalayak itu membawa ke arah yang baik, maka trend itu jadi baik, dan bawa ke arah yang kurang baik, maka trend ini menjadi tidak baik. Dan yang paling kita takuti sekarang adalah trending bahasa yang digunakan oleh anak muda. Kalau kita telusuri, kalau kita tanya orang lama, biasanya sesama kita komunikasi sesama kita akan ada pangkat. Maknanya kita nak bahasakan diri kita. Kalau dengan orang berumur, misalnya orang berumur berpangkat nenek yang bukan daripada keluarga kita, biasa kita guna perkataan yang paling halus. Kalau boleh saya sebut, kita guna apa. Tapi sekarang ni, bila kata dah masuk dalam komuniti, bila anak remaja belia yang dia rasa sama tinggi, duduk sama rendah, maka benda-benda yang macam ni, benda-benda yang positif ni seakan hilang daripada masyarakat kita. Tak ada lagi panggilan abang, tak ada lagi panggilan kakak, tak ada lagi panggilan apa ni makcik pakcik. Yang ada lah demo kahwin. Demo kahwin ni sebenarnya kita nampak benda tu biasa, tapi bila menjadi trending, dia akan jadi suatu hari nanti hilangnya respect. Hilangnya respect kenapa yang kita takut? Kerana sepatutnya orang yang lebih dewasa tadilah yang akan memantau mereka yang lebih lebih muda ataupun mereka yang lebih junior. Kenapa? Mereka telah menjalani kehidupan ni lama. Jadi melalui benda yang dilalui tadi yang menyebabkan kita menjadi panduan kepada anak-anak muda. Dan trending yang paling kita takuti sekarang adalah trending yang melibatkan media sosial. Trendingnya bila sesuatu benda tu dipopularkan, benda menjadi popular dan secara automatik akan menjadi tarikan dan mudah untuk di-share. Dan kan kita dalam konsep Islam ni, satu benda yang kita nak buat, pertama sekali, kita ambil 3S. 3S ni disebut dalam bahasa Melayu. Perlu pertama sekali kita kena selidik. Kalau dalam bahasa yang kita nak sebut dalam Islam ni disebut tabayyun. Satu-satu benda kita nak buat pun kita kena tabayyun. Kita nak sebarkan pun kita kena tabayyun. Kita nak bercakap pun kita kena tabayyun. Dan yang kedua ni kena sahkan. Ataupun dalam bahasa Arab ni kita sebut tasabut. Sekarang ni kita mudah mencedok suatu benda ni, kadang-kadang kita buat sampai ke peringkat pertengahan ni bahawa kita sedar benda tu salah. Tapi bila dah jadi trending, nak memadamkan trending yang negatif ni agak payah. Jadi saya ingat sekadar tu saja perkongsian untuk sesi kita pusingan kita yang pertama. Mungkin ada lagi lebih menarik kita akan share sebentar ni. Baik, terima kasih kepada Habib Kiri. Jadi apa yang menarik yang di-share oleh Habib Kiri, dua benda. Trending ni kita boleh lah, kita nak follow ataupun kita nak ikuti. Cuma kena berhati-hatilah, kita kena selidik terlebih dahulu. Kerana trending ni ada dua. Yang pertama, sama ada trending itu membawa kita ke syurga ataupun trending itu membawa kita ke neraka. Baik, para penonton sekalian. Jadi Habib Kiri, biasanya di luar negara kita lah, dia ada banyak perkara-perkara yang baik, ada trending. Dan boleh ke kita ni, kaum kita ni nak tiru perbuatan kaum daripada barat? Boleh ataupun tidak boleh? InsyaAllah satu persoalan yang baik. Sebenarnya sebelum kita nak tanya boleh ataupun tidak, Alhamdulillah kita berada dalam agama yang sudah menyediakan panduan kepada kita.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di." Itulah kata-kata yang kita kena pegang sampai bila-bila. Sebagai kita seorang Islam ataupun kita sebagai orang yang beriman kena pegang. Nabi kata, telah ku tinggalkan kepada kamu ni dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, sekiranya kamu berpegang kepada kedua, kita pegang betul-betul, lan tadillu min ba'di abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Maknanya kalau ditanya oleh moderator kita Cik Amin, boleh ataupun tidak? Pertama kita tanya, adakah yang kita ikut ataupun yang kita trending yang berlaku ni, kita nak ambil sebagai kita sebahagian daripada trending yang sedang berlaku ataupun fenomena, adakah ianya dibenarkan oleh Al-Quran? Sekian tidak ada yang sebab dalam kaedah fiqh ni mengatakan benda ni mudah kita pegang, al-aslul asya' al-ibahah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal satu perkara ni ialah boleh buat, tak ada masalah, sehinggalah ada dalil yang mengatakan tak boleh buat. Kalau dalam Quran kata tak boleh buat, kita tak boleh buat. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak ada tegahan atau pelarangan, maka tak ada masalah. Yang keduanya kita kena suluk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi pernah menegah? Dan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan kalau urusan keduniaan selain daripada perkara-perkara yang menyebabkan ibadah ni, Nabi kata kita dah lebih tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu bagaimana urusan dunia kamu. Maknanya pada hari ni kalau kita tanya, bolehkah kita guna contoh? Kita kata Instagram ni banyak mempengaruhi manusia ke arah benda yang tidak baik. Itu satu posisi yang kita tidak, satu posisi yang mungkin kita saja nampak. Tapi di posisi lain, masyarakat nampak Instagram tadi boleh membawa, boleh memperluaskan medium dakwah. Instagram tadi boleh membantu dalam kita nak meningkatkan kerjaya. Dan Instagram tadi juga boleh muncul sebagai medium bagaimana kita nak meningkatkan hasil perniagaan kita. Mana sejauh mana kita memilih medium atau kita memilih yang dikatakan trending itu daripada sudut positif. Kecuali kita ada satu benda yang jelas, maknanya walaupun benda itu baik tapi dengan caranya yang salah, maka Islam tidak membenarkan. Kita panggil dia adalah base. Contoh macam di popular kali atas nama agama. Walaupun benda itu baik tapi sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini adalah jelas. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dan ini yang dimaksudkan adalah perkara berkaitan keagamaan. Bagi contohnya kita kata bila tibanya 25 Disember. 25 Disember maknanya kalau bahasa yang mudah kita sebut hari Natal. Jadi trendingnya apa? Semua nak berhias merah-merah. Semua yang nak pakai kostum Santa Claus. Betul. Dan benda ni bila kita merujuk dia adalah amalan agama. Maka trending yang sebegini sepatutnya tidak tidak diamalkan, kita amalkan. Dan kalau kita tanya ada pilihan atau tidak, sebenarnya tidak ada pilihan. Sebab kita ada dua saja. Pilihan kita sama ada pahala ataupun dosa. Pilihan kita sama ada syurga atau neraka. Dia tidak ada yang memilih tengah-tengah. Jadi saya ingat itu saja untuk berkaitan dengan tajuk kita ni. So. Baik. Terima kasih kepada Abid. Jadi dia soalannya tadi, jawapan dia bolehlah kita nak mengikuti, tapi tengok kepada hukum agama kita adakah melanggar Al-Quran ataupun sunnah. Maka kalau tidak melanggar dan tidak menjatuhkan fitnah dan sebagainya, maka ia dibolehkan. Okay. Baik. Jadi Abid, kita anak muda ni dia terlalu minat kepada hiburan, terlalu suka kepada hiburan. Jadi apakah sebab mereka ni tidak menarik minat mereka ni untuk belajar agama, untuk orang kata telah mengaji kitab dan sebagainya? Silakan Abid. Terima kasih Cik Amin. Ni soalan seterusnya tanya contohnya makna amalan-amalan atau training-training yang berkaitan dengan perkara positif, contoh dalam perkara agama. Kan kenapa agak susah kita nak jadikan sebagai ikutan? Sebenarnya pertama sekali kita kena kembali kepada identiti kita. Kita dihantar ke dunia ni sebenarnya kita telah membuat perjanjian. Allah Subhanahu Wa Taala telah bertanya ataupun Allah Subhanahu Wa Taala telah berkomunikasi dengan kita. Dengan dalam satu ayatnya disebut alastu bi rabbikum. Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita, ada aku ni Tuhan kamu. Kita semua yang ada, sama ada kita yang berada dalam agama Islam ataupun berada dalam agama jiran. Kita tak nak sebutlah agama non-Muslim, tapi agama jiran. Maknanya kita nak mendekatkan agama yang bukan Islam ni supaya lebih dekat dengan Islam. Allah tanya dan kita semua menjawab bala syahidna. Maknanya kita mengesahkan. Dan bila kita tiba ke dunia ni sebenarnya kita hilang identiti. Kita hilang identiti kenapa? Sebabnya kita meninggalkan Al-Quran. Dan kan dalam Al-Quran ni diulang-ulang beberapa kali
Dan salah satu ayat yang disebut sebelum kita nak hantar ke dunia ni, Allah SWT berdialog dengan para malaikat. Dan dialog ni sebenarnya untuk mengajar manusia. Dan salah satu dialog yang agak terkenal lah, Allah SWT berfirman kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikah inni khaliqum basyara. Itu yang pertama dialog. Bagi tahu identiti kita siapa? Kita adalah basyara. Basyara ni makna manusia, dan dijelaskan dalam ayat ni juga manusia ni diciptakan macam mana. Peringkat yang kedua, dialog juga antara Allah SWT dengan para malaikat. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Peringkat yang kedua, Allah SWT berdialog dengan malaikat. Allah kata, aku nak tak kala aku berfirman kepada malaikat, ingatlah tak kala aku berkata-kata, aku royak kepada malaikat ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di dunia ni khalifah. Khalifah ni kita kena faham. Kadang-kadang orang nampak khalifah ni khulafaur rasyidin, yang memegang tampuk pemerintahan, yang duduknya di istana mungkin, yang duduknya di SUK, itu kita nampak khalifah. Tapi sebenarnya lah setiap daripada kita adalah khalifah. Perkataan khalifah itu sendiri membawa maksud sesuatu tugas yang tidak selesai. Bermakna tugas ini yang diganti-ganti. Sebab tu dipanggil khalifah. Makna kalau kata kita sekarang ni, kita telah merancang sesuatu dan mungkinlah tidak dihasil, tidak di zaman kita, dan akan diteruskan oleh generasi kita, generasi terkemudian. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi membawa Islam kepada kita 1400 tahun lebih, dan tugas-tugas untuk membawa Islam dan dakwah ni diteruskan oleh para sahabat, dan diteruskan pula oleh tabi'in, dan diteruskan lagi kepada tabi'in, dan sampailah kepada generasi kita pada hari ini. Dan kalau ditanya kenapa tidak begitu ada tarikan, yang pertama, kita perlu tanya diri kita. Kita kena telusuri, adakah kita sebenarnya telah menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana yang Allah Ta'ala gagaskan dalam Al-Quran. Nak mengajak orang lain kepada Islam, nak menyeru manusia kepada dakwah ni, kalau dalam Al-Quran, Cik Amin, saya nak sentuh, dia ada 6 prinsip komunikasi bagaimana kita nak mendapati ataupun nak berkomunikasi dengan masyarakat. Yang pertamanya, kita kena ada qaulan baligha. Kena buat sesuatu benda yang mampu deliver. Kadang-kadang kita buat program ni, nama program tu menakutkan. Kita nak ajak anak muda, pak kita buat nama program tu, solat malam 40 hari. Yang tak pernah kenal tangga masjid, yang tak pernah solat malam, tiba-tiba dengan nama program tadi menyebabkan mereka pergi jauh. Dia ada gap kan? Ada gap. Jadi saya ingat penjenamaan. Pertama penjenamaan, dan yang keduanya cara kita mendekati. Tadi saya sebut qaulan baligha. Dan yang seterusnya kita kena ingat sebagaimana dalam Al-Quran menukilkan kisah Nabi Musa AS berdepan dengan Fir'aun. Kenapa Allah Ta'ala kisahkan Nabi Musa? Sebab orang yang Nabi Musa berdepan adalah orang yang, kalau kita sebut lah ni, tengok ke dia, kalau rasa tak kena kita, mati kita. Nah, atas dunia ni kita nak ajak orang, tak ada lagi siapa mati. Nak tegur orang, nak ajak pergi masjid dan sebagainya. Tapi Nabi Musa difirmankan oleh Allah SWT, disebut izhaba ila fir'aun. Nabi Musa dengan Nabi Harun ni suruh pergi. Izhaba ila fir'aun innahu tagha. Faqula qawlan layyina. Maka nak kecek molek bahasa yang lunak. Jadi kita kita tengok di intro pertemuan kita pada hari ni, kita ada lagu. Lagu sebenarnya satu tarikat. Kalau tanya kenapa guna medium lagu, lagu sebenarnya manusia dengan seni ni tak dapat dipisahkan. Jadi kita ambil selagi benda tidak ada larangan khusus daripada Allah Ta'ala, dan Nabi tidak melarang, dan Islam sendiri tidak pernah pun menyekat, maka kita insya-Allah dengan cara yang kita buat ni lebih akan mendekatkan diri kita dengan masyarakat. Mad'u kita adalah bersempena dengan tema program kita adalah anak muda. Kenapa kita sebut anak muda? Kerana kita ambil dalam sejarah Nabi SAW, anak muda ni lah sebenarnya penggerak di awal dakwah Nabi SAW. Kita ambil yang paling muda, ambil. Ya. Adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masa di awal Islam ni, dia yang menerima Islam ni umur baru 11 tahun, 12 tahun. Dan Al-Arqam yang menjadi kaum rumah ni sebagai orang panggil pusat untuk kita nak membincang tentang dakwah, nak membincangkan strategi dan sebagainya, baru berumur 12 tahun. Tapi hari ni kita tanya kita ni umur berapa? 30 tahun. 30 tahun, tolak 12 tahun, 8 tahun kita buang masa. Cuba tanya diri kita, selama kita hidup di dunia ni, apa yang kita buat untuk manfaat kepada Islam, dan apa strategi yang kita dah salah. Itu sekadar dua yang saya sebut tadi adalah strategi komunikasi kita. InsyaAllah kalau ada masa kita akan sambung lagi 4. Baik, kalau Abang nak sambung sikit lagi boleh tak? Okey, ni saya sebut tadi yang pertama tadi kena
yang kita nak sampaikan ni biarlah mampu diterima oleh rakyat. Betul. Dan yang kedua tadi, gunakan kata-kata yang lunak. Kalau boleh kita nak selitkan hiburan, nak bergurindam. Sebab saya tengok bila kita cerita tentang trending ni, satu masa dulu, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lepas, kita nak tengok orang bertanjak ni agak asing. Tapi bila tiba satu tahap, sekarang ni bertanjak merupakan satu trending. Nah, itu kita tengok identiti. Dan benda ni, kalau kita telusuri sebagaimana saya sebut tadi, kita dah ada dua prinsip bagaimana kita nak berkomunikasi, nak berinteraksi dengan masyarakat. Kita pergi pada yang ketiga, qaulan maisura. Qaulan maisura ni sebenarnya kata-kata yang berstruktur, kita kena rancang. Nak buat program macam Amir, tak boleh nak buat orang panggil IT. IT ni dalam bahasa yang mudah bukan information technology, tetapi ikut terlintas. Itu yang menyebabkan apa saja program kita buat, impactnya tak begitu boom. Betul. Program-program IT ni kita kena elakkan. Dan maisura ni maknanya kalau kata pemilihan banner contoh yang kita ada latar belakang, kita ada background dan sebagainya. Biar orang tengok mana secara tak langsung dah tertarik. Belum mendengar lagi penceramahnya, belum menyertai program, tapi melihat kepada banner, melihat kepada poster pun mereka dah tertarik. Kenapa? Kita bijak menyusun. Dan yang seterusnya kena ada juga qaulan karimah. Dalam kita nak berinteraksi dengan masyarakat, kita sebut kita anak muda. Kita sebut kita remaja, kita sebut mungkin ada kanak-kanak, tapi dalam satu lapis masyarakat yang kita dapat tinggalkanlah golongan dewasa dan golongan yang lebih berumur. Dan dalam hal ni Allah SWT sebut banyak ayat tentang qaulan karimah. Qaulan karimah ni kita kena guna perkataan yang bila orang dengar dia rasa dirinya dimuliakan. Sapaan. Sebagaimana saya sebut di awal perkenalan kita, saya kata panggil lah Pak Cik kalau dia agak berumur, tapi dalam bentuk informal lah. Jangan pula pergi ke pejabat kita tengok orang tu lebih berumur sikit, kita tua panggil Pak Cik. Mana kita kena ada gap. Di mana kita berada, di situlah kita berpecah. Itu yang paling penting. Dan kalau boleh saya sambung lagi, boleh qaulan maisura dan qaulan salama. Kata-kata kita tu mesti kita kena fikir. Aku ni kalau sebut selamat ataupun tidak kata-kata aku tadi. Pertama, selamat diri kita daripada api neraka. Yang kedua, orang yang menerima kata-kata kita ini selamat ataupun tidak. Kenapa kita bimbang? Kadang-kadang kita rasa benda ni biasa, tapi kita menukilkan kata-kata menyebabkan orang ni tadi fobia, orang ni tadi boleh down. Dan ini juga kita tengok dah mula masuk dalam masyarakat kita trend membunuh diri. Walaupun trend ni tadi tidaklah kita sebut dalam keadaan trending, tapi trend ni dah mula menjala. Kita ada 2-3 hari lepas yang nak terjun jambatan. Dan bila kita tanya apa sebenarnya masalah ni, benda simple. Benda simple, tapi bila dah menjadi satu maniak, ketagihan yang maniak, ketagihan games, ketagihan apps yang tertentu. Bila kita sebut dah sampai tahap maniak, nak alihkan perhatian agak payah. Jadi kalau kita silap menggunakan kata bicara, silap menggunakan pendekatan, dia akan jadi daripada kita nak membentuk, dia akan jadi kita meruntuh. Daripada kita nak membina, dia akan jadi kita melebur. Itu yang kita risau. Saya ingat 2-3 tips yang kita kongsikan yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita sekiranya kita guna, kita amati dan kita amalkan, insya-Allah. Kenapa? Al-Quran sendiri di awal perkenalan ni kalau kita baca, dimula dengan susunan dalam mashaf ni, disusun apa? Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kena pegang itu. Maknanya itulah sebuah kitab yang kita panggil Al-Quran, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita kena yakin dan tidak ada syak wasangka pada dia. Kita nak jadi contoh ke, nak ambil apa semua, dan dia boleh menjadi petunjuk kepada orang yang beriman. Jadi saya ingat Cik Amir, sekadar itu saja untuk kita tips ni. Mungkin ada yang lebih menarik lagi. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada ABK. Jadi apa yang boleh yang saya rangkumlah yang ABK kongsikan tadi, bahawasanya anak muda ni dia tidak minat kepada agama kerana terlalu terdedah kepada persekitaran yang tidak baik. Jadi jalannya tak lain tak bukan adalah kena pilih betul-betul dan dekatkan diri dengan agama. Itu saja. Baik, bagi kita ada lagi soalan-soalan yang lebih menarik, tapi kita rehat terlebih dahulu. Pada para penonton sekalian, insya-Allah kita akan kembali selepas ini semestinya di Kelantan Kini. Lindungi diri, lindungi semua merupakan tema utama program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang menekankan perlindungan kepada semua rakyat Malaysia akan dicapai apabila seramai mungkin rakyat Malaysia dapat divaksinasikan. Apabila semua individu dapat divaksinasikan, ia dapat melindungi daripada dijangkiti oleh virus yang mungkin dibawa.
Bayangkan, apabila majoriti rakyat Malaysia telah mengambil suntikan vaksin, ia dapat melindungi golongan yang tidak dapat mengambil suntikan ini seperti golongan kanak-kanak dan juga wanita yang mengandung. Jom kita ikuti pendapat rakyat Kelantan mengenai isu yang dibincangkan ini. Daftar dah vaksin? Tak lagi. Tak lagi. Kalau kena daftar, tahu dah kena daftar mana? Daftar di My Sejahtera. Ada app My Sejahtera? Ada. Kalau kena cocok nanti berani ke tak? InsyaAllah berani. Daftar dah vaksin? Belum. Belum. Tahu ke tak kena daftar? Tahu. Daftar mana? Dekat app My Sejahtera boleh. Kau tak? Tak terakhir. Register dah vaksin? Register dah. Register mana? My Sejahtera. Okey. Kalau terpilih kena visum takut tak? Ada takut juga sebab pernah dengar lah ada pasal side effect dia. Tahu ke tak vaksin tu pasal apa dia vaksin? Untuk saya pun tak pasti juga tapi saya tahu untuk penyakit COVID tu lah. Dia wajib check tak untuk vaksin? Saya tak pasti. Berani ke tak cocok vaksin ni? Pendapat Abang ni berani ke tak? Tak berani. Tak berani? Sebab apa tak berani? Tak best. Tak best tu. Tak kisah lah. Kalau terpilih untuk kena vaksinasi tu takut tak ada? Tak pakai insyaAllah. Nak cuba. Berani ke tak kalau kena cocok? InsyaAllah berani. Tahu ke tak berapa vaksin tu? Berapa dia? Ubat untuk cegah COVID. Dia kena fikirkan kepada orang lain juga. Kalau dia terkena, macam mana dengan family dia? Kalau dia tak ambil vaksin. Jangan petikan diri sendiri. Isu benar anti vaksin tu mengarut benar bagi saya lah. Bagi kita sebagai rakyat ni kena takut COVID tapi tak vaksin tak pasti. Itu pandangan saya. Melindungi orang tersayang bermula dengan anda menerusi vaksinasi. Apabila sekurang-kurangnya 70% populasi rakyat Malaysia telah divaksin, kita semua akan selamat. Perlindungan semua bermula daripada anda. Lindungi diri, lindungi semua. Tuan Neta. Alhamdulillah, para penonton sekalian, kembali lagi kita dalam Kelantan Kini. Ya, pada hari ini kita bincangkan topik anak muda ataupun tajuk kita pada hari ini set demo beres kota. Kita dan bersama dengan kita pada hari ini ABK. Baik, para penonton sekalian, seperti yang saya janjikan, kita ada dua soalan yang menarik pada hari ini dan siapa yang berjaya menjawab soalan dengan betul akan bawa pulang hadiah daripada pihak kami yang merupakan jersey. Baik, para penonton sekalian, soalan yang pertama, siapa cepat dia dapat? Baik, soalan yang pertama, berikan dua pasukan bola sepak daripada negeri Kelantan yang bertanding dalam Liga Malaysia. Saya ulang sekali lagi, soalan yang pertama, berikan dua pasukan bola sepak daripada negeri Kelantan yang bertanding dalam Liga Malaysia. Baik, soalan yang kedua ataupun yang terakhir pada slot kali ini, buah manggis dalam bahasa Kelantan apakah? Berikan jawapan para penonton sekalian dalam ruangan komen. InsyaAllah saya akan umumkan pemenang pada akhir slot nanti. Baik, ABK, kita sambung balik dalam bicara warak kita. Di mana ABK, pada hari ini gejala sosial dalam negara kita, dalam kelompok anak muda ni, orang kata semakin meningkat, semakin menjadi-jadi. Orang kata, adakah gejala sosial ni merupakan perkara yang bahaya daripada luar? Apa pandangan betul, Syekh? Terima kasih kepada Amir yang mengutarakan satu soalan yang baik. Sebenarnya bila kita cerita tentang gejala, dia agak trending. Bila kita di zaman COVID ni, gejala ni semua pihak. Mana gejala ni satu benda yang kita sebut sebagai tanda. Jadi bergejala. Oleh kerana isi-isi sosial ni dia tidak bergejala yang menampakkan. Kalau kita kata COVID, mana ada demam, mana ada sesama mungkin, mana ada yang sakit kerongkong, tanda-tanda. Tapi kebejahatan sosial ni ada kalanya tidak bergejala.
Dan yang paling kita bimbang pada hari ini lah gejala sosial yang berlaku secara senyap, yang berlaku backdoor, yang berlaku di posisi gelap. Dan ni semua dia berlega dalam masyarakat kita, tapi dalam masa yang sama kita tanpa kita sedar. Dan sebagaimana disebut tadi, isu gejala sosial ni kalau kita telusuri dan kita ambil akarnya, bagaimana ianya membarah dalam masyarakat kita, yang pertama kerana kita telah meninggalkan satu peranan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat yang saya baca tadi saja saya spare di mukadimah saya tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya nak bawa di dalam sesi perbincangan kita sekarang. Allah SWT memuji kita. Allah ni memuji. Walaupun kita ni kadang-kadang rasa berat. Rasa satu benda yang payah kita nak muji Allah SWT, tapi Allah puji kita. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan kamu ni manusia ni sebaik-baik kejadian. Dan diguna perkataan takwim. Bila kita sebut takwim ni, kita kena faham takwim ni adalah berbentuk, kalau kita nak sebut pada hari ni, dia adalah berbentuk struktur. Struktur tubuh manusia ni kita yang terbaik. Sistem komputer kita ini yang terbaik. Kalau kita bandingkan pada hari ni, bila kita nak beli contoh kita nak cari laptop, kita nak beli smartphone dan sebagainya, biasa kita tanya ROM-nya berapa, RAM-nya berapa. Tapi sepatutnya kita tanya diri kita juga, ROM kita berapa, RAM kita berapa. Tapi jangan kita risau. Kenapa? Istimewanya Allah SWT cipta kita ni sebaik-baik kejadian. RAM kita ni, RAM ke ROM? RAM. Kemampuan kita berfikir, kelajuan. Kita panggil RAM lah. RAM. Dia tak ada had. Semakin kita guna, semakin kita fikir, semakin kita mencari-cari, semakin kita guna, sebenarnya dia menambah kapasiti. Kalau komputer makin kita guna, kita share banyak benda. Saya kata, contoh smartphone ni saya tunjuk. Smartphone saya ni 16 GB lah. Dia punya memori, tapi bila kita dah ada grup WhatsApp, saya ingat grup WhatsApp saya ada 340. Satu hari saja kalau saya tak delete, bila kita nak rakam ataupun kita nak guna, tak ada memori. Kapasiti dia dah penuh, memori penuh. Jadi berbalik kepada soalan yang dikemukakan tadi, adakah ianya melibatkan pengaruh luar? Betul. Dan jawapan yang nyata, kita kena kembali sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi diperlihatkan dan sejarah dirakam dalam Al-Quran. Yang pertama sekali, pengaruh luar, kita kena ambil lah pengaruh iblis. Dan iblis telah berjanji, dia telah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya dia ni tak mati, panjang umur, sehingga dunia ni kiamat dia tidak mati. Dan permintaan dia yang kedua, dia kata dia akan manfaatkan sisa umur yang dia ada ni untuk menyesatkan anda. Itulah pengaruh luar yang pertama. Dan pengaruh luar yang kedua, kita kena ambil sebagaimana peringatan daripada Al-Quran yang disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walan tarda, tidak akan sesekali orang Yahudi dan Nasrani ni reda dengan kita sebagai umat Islam hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kita ikut jejak langkah mereka. Kalau kita tengok perkara paling simple yang melanda masyarakat kita di awal negara kita ini berkomunikasi dengan negara luar lah dari segi aspek berpakaian. Diperkenalkan sukan. Sukan tak ada masalah. Sukan ni kalau kita sebut dalam kata-kata ungkapan yang agak popular, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang cerdas, akal yang sihat itu bergantung kepada tubuh badan yang sihat. Maknanya kalau kita nak bersenam, nak bersukan, tambah-tambah lagi kita berada di UBS yang juga terlibat dengan secara langsung dengan aktiviti sukan, tak ada masalah. Tetapi aktiviti yang kita nak jalankan tadi mestilah selari dengan Al-Quran. Dan ancaman daripada luar kebijakan sosial ni dia datang dengan bentuk pertama, pakaian. Dicipta. Kalau kita tanya masyarakat kita hari ni, yang salah satu trending adalah berbasikal. Betul. Kalau dulu bila kita kayuh basikal nampak macam golongan yang low. Kampung sangat basikal. Betul dengar basikal, tapi sekarang ni bila orang mula menunggang basikal, kita kata ini adalah hobi yang mahal. Sehingga MTB saya ingat lagi mahal daripada motosikal. Itu trending yang berlaku sekarang ni. Jadi apa yang saya nak sampaikan lah, kita nak mendapatkan manfaat sebagaimana disebut tadi, akal yang sihat datangnya daripada badan yang sihat. Maka kita ambil berbasikal sebagai salah satu aktiviti. Tapi kita, bila kita ambil aktiviti, kita ambil secara sembrono tanpa memikirkan yang kita juga terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kita, kostum yang kita gunakan, kalau kita ambil yang lelaki berpakaian tidak menutup aurat atau pada lutut, pakaian yang ketat. Kalau orang tanya, lelaki ni boleh pakai ketat,
Jawapannya mudah saja. Lelaki ni boleh berpakaian ketat. Dia tak sama macam perempuan. Selagi mana dia menutup daripada parah lutut dia sampai ke pusat yang ditutup. Walaupun ketat, kata ketat di paha, tak ada masalah. Tetapi dia kena menjaga dua perkara. Bahagian terlarang yang kita panggil aurat muwallah, aurat yang berat ini, jangan sampai membentuk Nampak betul. nampak bentuk. Orang panggil dah tahu ni bawah helang ni bawah pipik. Itu masalah. Kita tengok benda-benda berlaku. Ini kebijatan sosial yang masuk melalui sukan. Ini pengaruh daripada luar. Dan kalau kita nak tengok yang lama, lagi dahsyat. Itu begini. Tapi Alhamdulillah, kita orang Islam ni perlu bijak. Kita menerima asakan luar yang menjadi tarikan, yang payah kita nak keluarkan daripada masyarakat. Kita perlu sediakan alternatif. Dan kita begini telah digantikan, ada alternatif yang telah diterima pun di peringkat antarabangsa, itu disebut burkina. Burkina makna kostum untuk perempuan, untuk wanita, yang mana pakaian tadi tidak melekat di tubuh. Lepas tu di bahagian bawah ni dia ada seakan skirt yang boleh cover bahagian tubuh, bahagian depan, siap dengan tudung dan sebagainya. Maknanya benda macam ni sebenarnya kita kena fikirkan. Kenapa kita risau, kita bimbang kalau kita terlalu berat, terlalu melampau dalam kita nak mengekang gejala sosial ni, menyebabkan kita kehilangan madu ini. Anak muda lari daripada kita, para remaja lari. Bila lari, kita risau ikon yang turut ataupun trending yang dia ikut tadi adalah trending yang jauh daripada Islam, yang kalau saya kata tadi berpunca daripada kita juga. Kenapa? Ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW. Nabi tak suka kita bertindak secara secara tergesa-gesa. Nak buat satu-satu perkara ni kena nilai, kena fikir banyak. Dia kena ada step by step. Saya lupa tadi selain daripada ni apa? Anggap apa ni? Yang berkaitan dengan isu gejala sosial. Macam tadi ada dia gejala sosial ni, adakah dia ni datang daripada pengaruh luar? Pengaruh luar. Dan yang paling pentingnya, sebagaimana saya sebut, ada dua asakan daripada luar. Dan yang lainnya, kita perlu ingat satu perkara, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni pelbagai. Ada macam-macam. Sebab itulah kita hidup dalam dunia ni, kita panggil trending ni tak akan berhenti. Dulu kita ambil trendingnya apa? Tahun 80-an, 70, awal 80-an. Kalau berpakaian, menutup aurat. Tak panggil menutup aurat, tapi kita sebut bertudung. Cara melilit ikat di belakang, maknanya menampakkan leher. Datang trending yang kedua 80-an, ada dah mula unsur-unsur penerapan Islam. Pakai tudung. Dulu yang memakai tudung menutup bahagian leher, bahagian dada ni dipanggil pakai dakwah. Berapa lama kita nak buang fobia masyarakat perkataan dakwah dengan tudung tadi tu, sehingga sekarang ni bila kostum dipakai oleh wanita tidak lagi dipanggil pakaian dakwah. Maknanya perkataan tadi bila sebut dakwah, orang atau pemandu yang akan menggunakan tu dia rasa aku ni bukan ustazah, takkan pakai macam ni, seberat. Tapi datang baru pula ni kita ada fenomena dibawa oleh Nilofa. Tu Nilofa tudungnya kecil yang ikat betul turban. Saya kata kita heran masyarakat kita ni beli kainnya bermeter-meter. Bermeter-meter ni kalau kita boleh tutup satu tubuh. Tapi dililit penuh di atas kepala, lehernya nampak. Dan kemudian ni kita tengok fenomena diteruskan juga oleh Nilofa. Dia berperdah, pakai tudung yang agak bertepatan dengan Islam, maka ia juga menjadi ikutan. Itu kita nak step by step. Kalau ditanya tadi bagaimana kita nak menarik anak muda, adakah kita perlu mendekati anak muda ataupun anak muda perlu mendekati kita? Jawapan kita senang. Kita kembali kepada hadis Nabi SAW yang sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kena ingat satu perkara ni, bila Nabi sebut la yu'min, tidak beriman. Kalau tidak beriman, kita nak jaga apa dia? Nak mengaku umat Nabi SAW dapat syafaat Nabi. Nabi kata tak beriman. Kenapa tak beriman? Tak beriman sehinggalah dia kasih hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehinggalah dia kasih kepada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia. Nak comel diri dia, kena comel juga orang lain. Dia nak dia ni esok ni insya-Allah sebagai calon ahli syurga, saudara-saudara dia, kita sebut Islam ni lah bersaudara. Kita kena pastikan juga saudara kita ni sama-sama dapat apa yang kita dapat. Selagi kita ni beres kita sorang-sorang, maka isu-isu sosial ni tidak akan selesai. Dan ada orang tanya kita, orang kata kita beres dalam pagar kita sudah lah, rumah kita comel dah, kita berpagar. Pagar ni comel, tapi kita kena ingat dalam pagar kita, rupuk kita train comel, lalai tak ada
Dengar binatang-binatang yang perosak ni tak ada. Tapi kita terlupa di luar pagar. Lalai naik jadi utai dia dah. Kok merosakkan di luar ni kan? Ya. Maknanya kita tak boleh nak beres diri kita seorang-seorang, tapi kena pastikan juga mereka yang berada di luar sana tu, utama sekali yang seragama dengan kita ni, sama-sama kalau tidak pun menjadi ahli syurga, menjadi calon ahli syurga, tidaklah tersenarai ke dalam salun yang akan menghuni neraka Allah SWT. Itu kita risau. Dan bercakap dengan asakan yang disebut tadi, asakan daripada luar, bagaimana benda ni masuk, adakah pengaruh daripada luar, pengaruh dalam dan sebagainya. Sebenarnya benda ni kita bercakap seolah isu yang tidak selesai. Kenapa? Pertama sekali, saya kata kita meninggalkan peranan dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kita tinggalkan peranan kita yang diperintahkan oleh Allah SWT. Saya kata tadi Allah puji kita, laqad khalaqnal insan. Dalam ayat ini Allah puji lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, didatangkan, ditampilkan. Ta'muruna bil ma'ruf, kerana kerja kamu adalah suruh manusia melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada melakukan benda yang tidak baik. Jadi kita tanya diri kita, adakah kita telah berperanan sebagaimana diarahkan oleh Allah SWT? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan insya-Allah janji-janji Allah SWT, in tansurullah, kita pegang ketat-ketat. Kita ambil sebagai satu benda yang nak tak nak kita kena buat. Itu Allah SWT sebut in tansurullah. Kalau kamu menolong agama Allah SWT, menolong Allah, yansurkum, Allah akan tolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan tetapkan pendirian kita. Kita rasa agak goyah, kita sendirian. Sebenarnya dalam kita nak menghadapi asakan daripada, kalau kita sebut gejala, tapi saya lebih suka menyebut kebejatan. Sebab gejala ni satu benda yang nampak, dan kebejatan ada yang tidak nampak, ada yang nampak. Jadi nak berdepan dengan asakan daripada kebejatan sosial ni, kena ada kesepakatan. Kalau dalam masyarakat kita ni, dia kena ada cycle yang lengkap, pusingan yang lengkap. Ada pihaknya yang pujuk, ada pihaknya yang menasihat, ada pihaknya mungkin yang merotan, ada pihaknya yang menangkap, ada pihaknya yang menghukum, dan ada pihaknya juga mengembalikan masyarakat kepada kehidupan yang normal. Dalam masyarakat kita agak duka cita. Duka cita kenapa? Mereka yang terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kalau kita tanya, saya banyak berdepan, terutama sekali mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kalau kita berkomunikasi, kita telusuri, bicara hati ke hati, kalau kita tanya, adakah ini memang kehendak mereka? Tiada satu pun yang saya pernah jumpa yang mengatakan memang cita-cita nak jadi penagih dadah. Tak ada. Ada dua sebab kenapa manusia yang terlibat dengan dadah. Yang pertama, mungkin diperdaya, dan yang keduanya kerana pujukan. Diperdaya dan pujukan, dan yang kedua ni mungkin adalah kelemahan diri sendiri. Kelemahan diri sendiri macam mana? Dia nak lari daripada masalah tapi tersalah untuk merawat. Nak merawat jiwa yang tengah merudum. Sebab tu kita ni bila sahabat kita tengah down, tolonglah kita ambil tahu. Paling-paling tidak bertanya khabar. Kenapa? Orang yang mendengar masalah ni sebenarnya dia telah menyelesaikan separuh daripada masalah. Dan bila bercerita tentang dadah ni, kalau kita tengok di kampung-kampung, mereka ni ada kala yang telah dirujuk. Mereka ni ada kala yang telah dirujuk, terlibat dengan dadah. Yang dirujuk, makna terlibat dengan pengawasan. Mungkin oleh agensi-agensi yang berkaitan. Dan yang keduanya mungkin mereka telah menjalani pemilihan perawatan di pusat-pusat tertentu. Dan mungkin mereka yang telah menjalani hukuman penjara. Tapi kita tanya, bila kembali yang mereka ni ke dalam masyarakat, sejauh mana masyarakat menerima? Itu satu sudut. Dan satu sudut lagi, mereka yang terkesan. Itu yang kita kena jaga. Mereka yang terkesan dengan kesalahan orang yang tersayang. Bagi contoh, ketua keluarga terlibat dengan dadah, dah telah masuk ke pusat. Bila contohnya kalau belum keluar lagi, kita perlu tanya, apa yang berlaku pada keluarganya? Kadang-kadang kita pergi menziarah ke rumah-rumah ni, bila kita sangat duka cita. Masa suaminya ada, masa ketua keluarganya ada, keluarga ni sangat diambil berat oleh masyarakat. Tak ada beras, masyarakat pun dia bagi. Tak ada gula, ada orang bantu. Tak cukup duit, anak sekolah dibantu. Tapi bila terlibat dengan dadah dan masuk ke penjara contohnya, dia akan jadi satu benda yang tabu. Tak boleh bila terlibat tak macam seolah-olah jangkitan COVID. Tak boleh nak masuk rapat. Jadi bila ni, satunya rosak dan satu lagi kita biarkan. Manusia yang dibiarkan dan keadaan hatinya tidak dirawat, hatinya gundah gulana, kita risau masuk pihak yang ketiga, syaitan yang akan memujuk. Susah-susah gini je lah.
susah-susah kat, panggil orang lain lah mari. Sebab tu kalau saya sebut ni maknanya saya minta maaf kalau terpaksa sebut. Kita pernah dengar, mungkin juga di sini agak istilah tu agak asing. Kita pernah jumpa suami-suami angkat. Kita pernah jumpa juga isteri-isteri angkat. Kalau kita tanya mana timbulnya perkataan suami angkat ataupun isteri angkat. Suami angkat ni berlaku bila mana ketua keluarganya tiada. Ketua keluarganya mungkin di penjara, ketua keluarganya ditahan. Sedangkan keluarga ni tadi hidup di masyarakat yang jauh daripada kemudahan. Hidup dalam serba kekurangan, hidup dalam kesusahan. Jadi yang angkat ni, peringkat pertamanya bertanya khabar. Tapi saya kata tadi, kita nak menjernihkan ataupun nak membaiki isu-isu sosial ni tak boleh nak bersendirian. Bila kita bersendirian, mula-mula kita tanya khabar. Peringkat yang kedua, kita tolong. Peringkat yang ketiga, bila kita terlebih-lebih dalam kita beramal tadi, kita risau, kita akan jadi sebahagian. Tolong dia duduk, tolong hantar anak sekolah, dan tolong tinggal di rumah, dan tolong jadi suami sementara sebelum suami yang sebenarnya keluar. Jadi, apa yang berlaku sehingga ada yang melahirkan anak? Kita pelik, kita tanya, ni beranak ni mana ayah dia? Oh, ayah dia duduk pusat. Ayah dia duduk di penjara. Berapa lama dia di penjara? Setahun lebih. Ni anak ni baru lahir ni. Anak baru lahir, ada yang suami angkat yang penyebab kepada kelahiran. Itu yang kita risau. Mana efek domino kepada gejala sosial ni, ini yang kita risau. Ada berbalik kepada isu-isu penagihan dadah. Pada penagih ni yang telah pulih sebenarnya ramai, tapi berulang. Kita kena tanya, kenapa ianya berulang? Kerana penerimaan masyarakat. Saya ambil satu contoh, kita ada komuniti ni yang terlibat lebih kurang isu yang sama. Kita ada komuniti di kota, di kampung kota, dekat masjid kota ni. Kalau tuan-tuan, saudari, para penonton, kalau ada masa kita boleh pergi melawat. Dia ada pusat perlindungan HIV. Mana ada satu rumah yang boleh, kalau siapa-siapa yang terlibat dengan HIV, yang tak ada tempat bergantung, dibuang keluarga dan sebagainya, boleh tinggal di sana. Peringkat awalnya, mereka berada di situ menjadi satu benda yang tidak disukai oleh masyarakat. Bila ke masjid, jemaah masjidnya tengok atas bawah, macam tak puas hati. Betapa mereka ni berjuang untuk diterima oleh masyarakat. Tapi kenapa? Kerana kesungguhan. Mereka memposisikan diri mereka. Dia buat kerja amal, kalau ada makan dia lah cara, kalau ada gotong royong di masjid, ni tolong azan, tolong mungkin tolong bersihkan masjid dan sebagainya. Dan masyarakat melihat mereka ni sebenarnya mampu berubah. Tinggal lagi lah penerimaan masyarakat. Yang terlebih penting adalah kita tak perlu persoalkan adakah yang kita buat ini berhasil atau tidak. Tapi kita perlu tanya diri kita, apa yang telah kita lakukan atas dunia ni untuk nak mendepani cabaran-cabaran yang datang kepada kita. Yang kita risau sangat adalah ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua ayat yang saya nak sebut, kalau boleh sebagai penutup pada sesi kita yang ni. Kata ayat yang pertama dalam surah Al-Munafiqun, dia adalah anjuran daripada Allah Taala. Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula aqadtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dalam ayat ni Allah bagi gambaran supaya kita ni sebelum menyesal, kita melihat ada isu-isu menyesal ni, kalau kita tengok kita tak akan menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu belanjakan apa yang kami berikan kepada kamu min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum kamu didatangi maut. Fayaqula rabbi laula, orang yang telah meninggal dalam keadaan dia, kalau dia tidak buat, dia akan meminta kepada Allah SWT. Fayaqula rabbi laula aqadtani, kalaulah boleh aku ni diperlewatkan ila ajalin qarib, nak lewat sikit je ni Allah, malaikat mari nak ambil nyawa kita, kita pun bagi tahu contoh pada malaikat, dia ajak 5 minit buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku nak bersedekah, nak menjadi orang yang baik. Masa kesempatan yang ada ni sebelum kita datangi maut ni, insya-Allah kita sama-sama berperanan ni, tengok posisi kita. Kalau kita berperanan sebagai dinding lah kita. Berperanan sebagai lantai lah kita. Berperanan sebagai bumbung lah kita. Berperanan sebagai tingkat lah kita. Jangan kita bubuk pakak nak jadi bumbung, pak nak duduk atas apa dia, pakak nak jadi lantai, lepas tu pakak panah lah, pakak nak jadi tingkat, lepas tu mana dindingnya. Mana kita ni kena bagi tugas, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang mantap, dengan gandengan yang kepelbagaian yang ada, mungkin juga kepakaran yang pelbagai yang tadi, dapat menghasilkan satu yang orang panggil kalau tidak pun menjadi trending, paling tidak menjadi cetusan yang kita panggil, kalau bahasa orang muda ni sebut boom. InsyaAllah. Ada takat tu saja untuk sesi ni, insyaAllah. Yang mungkin ada yang
kita akan kongsi lagi selepas daripada ni insya-Allah. Baik, terima kasih Abang. Penerangan yang cukup padat, yang cukup panjang kira. Jadi yang mana Abang kata pengaruh kita ni terlalu banyak, dan kita ni kalau nak selamat daripada pengaruh-pengaruh kita kena ikut agama. Kita nak jangan trend tu, jangan agama ikut trend, tapi biar trend tu ikut agama. Gitu. Boleh yang saya bagi kata-kata pendeknya. Jadi Abang anak muda dulu ni Abang, dia apa ni yang membuka aurat, yang buat perkara-perkara maksiat yang lainnya. Apabila kita kata yang contohlah yang tutup aurat, contoh kita ambil contoh yang tutup aurat, kita suruh tutup aurat, dia kata tak sampai hidayah lagi, tak sampai sungguh lagi, tak sampai hidayah lagi. Adakah kita nak buat baik tu Abang? Perlu kita tunggu hidayah? Bagaimana pandangan Abang? Satu soalan yang baik insya-Allah. Sebenarnya kalau kita tanya soalan seruan, adakah kita terlupa seruan kita ni sebenarnya datang daripada Allah SWT. 1400 tahun lebih dulu telah ada seruan. Seruannya apa? Seruannya adalah arahan daripada Allah SWT. Manual tu dah ada. Maknanya kita semuanya dah beri tanggungjawab. Telah ada peranan apa sepatutnya kita buat. Kalau kita tanya kenapa kita tak sampai seru, pertama adalah kelemahan diri kita yang tidak mencari identiti kita. Kita datang ke dunia ni datang dengan satu tugasan. Tadi saya sebut dah, dialog malaikat dengan Allah SWT. Didatangkan manusia ke dunia ni benar jadi khalifah. Yang kedua, manusia. Allah tahu dah manusia ni pensing lagu mana. Dan yang ketiganya, kita kena ingat satu-satu perkara. Di mana kita berada sekalipun, Allah SWT sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin ni kecuali untuk tunduk patuh kepada aku. Jadi kita tanya diri kita pada hari ni, adakah semasa kita contohnya kita melakukan sesuatu benda yang dilarang ni, kita nak mengaku kita tunduk patuh kepada Allah SWT. Dan semangat ini semua diulang-ulang setiap hari. Setiap hari bukan sekali kita ulang, 5 kali sehari Cik Amir. Ya. Ulang. Kita baca ikrar. Takut terlupa kita baca ikrar specialnya agama kita ni. Ikrar bila kita baca? Dalam doa iftitah di awal solat kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah ikrar kita. Bagaimana kita nak berdepan dengan ikrar kita? Kita janji ni. Kalau dalam mahkamah, siapa yang pernah mengikuti perbicaraan di mahkamah, mungkin di Sapina sebagai saksi dan sebagainya, kena ikrar. Ikrar ni, sesungguhnya aku ni bercakap benar, tidak lain dan tidak bukan semata-mata apa yang aku sebut adalah benar semata-mata. Dan ada sesetengahnya juga kita ikrar dengan menggunakan nama Allah SWT. Dan tadi inna salati, sesungguhnya sembahyangku, tak ada masalah bila kita sebut solat kerana Allah. Mana ada orang solat kerana benda lain, itu biasa. Wa nusuki, segala urusan ibadat aku. Wa mahyaya, itu yang paling penting Cik Amir. Saya nak bawa contoh mahyaya. Mahyaya makna kehidupan kita. Adakah semasa kita melakukan sesuatu benda yang bertentangan dengan Allah SWT, kita berani nak jawab kita kehidupan kita ni kerana Allah Ta'ala. Dan yang kedua, wa mati lillahi rabbil alamin, mati aku selepas pada ni juga kerana Allah Ta'ala. Tanya diri kita, sebab tu kita contohnya benda menutup aurat ni sebenarnya kalau kita tanya dulu, kau tengok boleh kau pakar macam kotak bergerak tak panah kau. Saya nak jawab apa baik Cik Amir, sebab kita lelaki ni simple. Lelaki ni auratnya lah antara pusat dan antara pusat dan juga lutut. Itu adalah aurat lelaki simple. Yang simple juga orang ramai tak buat. Kalau kita tengok jol lutut, bukan jol lutut tak bakar baju pusat. Kalau orang panggil pusat itu pusat pusat jelek. Dah, tu. Mana benda simple. Apatah lagi wanita. Tapi saya nak sebut arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya berkaitan dengan aurat ni, dia nak menjaga kemaslahatan manusia. Cuba bayangkan Cik Amir, kalau tidak ada lah arahan daripada Allah SWT supaya wanita contohnya menutup aurat, apa jadi? Kita melihat kepada 2-3 perkara. Yang pertama, pergaulan bebas antara remaja kita, antara belia. Dan yang kedua, kejadian zina dan kejadian liwat. Punca daripada mana? Puncanya dia ada 2-3 perkara. Yang pertama, manusia ni boleh jadi jahat ataupun boleh terlibat dengan benda-benda yang tak baik kerana adanya ruang. Yang keduanya, adanya peluang. Tapi kita cerita tadi, bila tidak menutup aurat, kita membuka ruang. Yang kedua, peluang. Di mana kita berada, itu adalah peluang. Dan yang ketiga, dia adalah kesempatan. Tengok masa. Mungkin ada masa 15 minit boleh buat. Sebab kita tengok kalau di KL, kalau siapa-siapa pernah pergi, dia ada servis yang saya panggil underground tadi, yang kita panggil backdoor. Ada servis pelacuran yang tertutup. Kadarnya
RM30 cuma 15 minit. Cuba bayangkan. 15 minit RM30. Itu yang kita benda yang berlaku secara tertutup lah. Kita pun tak mengatakan benda ni berlesen, benda ni publish secara terbuka. Tapi bila kita nak bercakap tentang gejala sosial ni, pertamanya kena matikan akar. Kalau akar kita tak matikan, kita duk tering, duk kerak pucuk, kerak ni, dia tumbuh lagi. Kalau kita kerak, kalau tumbuh. Kalau kita kerak, tumbuh. Kenapa? Pertamanya, ruang tadi kita tidak tutup. Yang kedua, kita buka peluang. Dan yang ketiga, kesempatan tu kita tidak limitkan. Bermakna kita kena hidup, kita hidup berkomuniti. Makna jangan kita bersendirian. Bila bersendirian, akan datanglah orang lain yang akan menghasut kita dan kita mungkin akan terlibat dengan perkara yang pertamanya salah dari segi agama, yang kedua norma. Kita kena ingat walaupun agama tak kata salah, tapi kalau norma masyarakat kita pun melihat satu benda terpelik pun kita tak boleh buat. Kenapa? Pertama kena jaga aib kita, yang kedua jaga jangan jadi fitnah. Kenapa dalam masyarakat Melayu kita ni cukup-cukup terdidik. Kalau kita kata telusuri, kita ambil gurindam. Bagaimana mak ayah kita susun dulu perkataan. Kenapa? Nak bercakap tak suwi gulawai kita ni. Maknanya orang yang kita lawan bicara ni terasa. Jangan sampai kejutan. Tak ada kata gigi. Menurut Ediga, menurut aku. Direct kita pergi. Orang dulu tak. Cara nak menegur. Kalau kita panggil, kalau nak menikam ni, menikam dengan kata-kata. Pak, dok gini. Kata apa? Pak, kita pilih dok. Nampak? Nak selesaikan masalah ke mana ni? Kalau terlibat dengan dadah contohnya, berdih mati habis. Kalau kata kita berdih mati habis, lepas jawab dengan Tuhan. Tak apa. Dekat Allah Ta'ala kata, sehebat-hebat Fir'aun ni, sejahat-jahat Fir'aun ni juga Allah perintahkan Nabi Musa supaya pergi berdakwah, pergi bercakap, pergi berkomunikasi. Apatah lagi kita pada hari ni, mad'u kita ni, mereka yang perlu kita seru ialah mereka yang biasa saja, insya-Allah. Oh, baik, terima kasih Habib atas penerangan yang cukup baik. Jadi kata pendeknya kita kena ada usaha lah, kita tak boleh nak tunggu hidayah lah. InsyaAllah. Okey. Jadi mungkin kita pun dah sampai kata ke penghujung slot kita pada pagi ni. Mungkin Habib ada nasihat untuk para penonton sekalian berkenaan dengan tajuk kita pada hari ni, gejala sosial ataupun anak muda. Silakan Habib. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih pada Cik Amir selaku moderator program kita pada hari ini. InsyaAllah sebelum kita nak menangguhkan sesi kita pada hari ini, ada beberapa perkara yang kalau saya nak sebutkan sebagai nasihat, sebenarnya saya nak menasihatkan diri saya juga. Apa kita hidup ni, pertama sekali kita kena ingat ad-dinun nasihah. Agama kita, bila kita sebut agama ni, sebenarnya agama ni juga nasihat. Jadi bila kita sebut kita dibina atas nasihat sebagaimana yang dinukilkan di dalam Al-Quran, Allah SWT sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pegang prinsip sebagaimana yang digagas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut demi masa sesungguhnya manusia ni sentiasa berada dalam kerugian. Tak, kadang-kadang kita tanya rugi lu ke mana? Tak ada, boleh ni, boleh follower bertambah 100. Ni orang share banyak, kita tak nampak hak tu. Tapi Allah kata kita kena rugi. Kenapa rugi? Rugi kalau kita ni tidak tergolong dalam orang yang disebut oleh Allah SWT, allazina amanu, orang yang beriman. Beriman ni kena percaya, kena buat. Kalau kita kata kita beriman sekadar percaya tapi kita tak buat, sebenarnya kita tak beriman. Sebab iman tu sendiri kena percaya, kena sebut ulang-ulang, lepas tu kena buat. Ada 3 unsur yang kita kata kita beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, buat kerja amal yang baik. Kerja amal yang baik tak perlu kita nak gali. Kadang-kadang mari tanya, aku nak pergi jumpa tok guru, tok bustah pun ada bunyi nak makan. Kita tanya apa dia amalan, tak perlu siapa gitu. Saya kata bukanlah kata larian dok, tapi mula dengan benda kecil-kecil dalam tubuh kita. Paling-paling tidak lebarkanlah senyuman, Cik Amir. Bila kita lebarkan senyuman ni, pertama sedekah, yang kedua membahagiakan orang lain. Kena ingat kata-kata dalam hadis kudusi disebut al-malaikah yata'azza bima ta'azzan nas. Malaikat ni akan turut terasa bagaimana maksudnya. Kalau malaikat merasa bahagia, maka malaikat akan bersama-sama dengan kita dan insya-Allah malaikat akan berdoa untuk kesejahteraan kita. Tapi kalau kita melebarkan satu benda yang masyarakat melihat benda yang menakutkan, masyarakat melihat kita ni satu benda yang orang panggil, kalau tengok kita ni tak boleh menyebabkan down lah. Boleh menyebabkan orang panggil kepada fobia seumur hidup. Dah, hati kita paling-paling nak jaga. Dan akhir sekali trauma tu kita bimbang trauma. Dah. Orang tengok muka kita, Allah muka tak boleh belah. Oh, tak sila kalau GSU kita nampak dia ni hilang. Tak lalu makan, tu kita bimbang. Tak ada umur. Dan akhir sekali, sebagaimana yang saya sebut tadi, untuk kita nak menangani gejala-gejala sosial ni, dia nak tak nak dia kena ada pasukan. Kalau saya kata tak adil, kena
kaedah bunyanun marsus, bangunan yang tersusun, dia kena ada bumbung, dia kena ada hak jadi nela, kena ada jadi tapak, kena ada bahagia tirai dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita berganding bahu, benda daripada sekecil-kecil benda sehinggalah perkara yang besar mampu kita nak tangani. Dan pusingan yang saya sebut tadi dalam hidup kita ni, dia kena ada pertama dapat kita bermula dengan didikan. Dan akhir sekali kita kena ingat, selain daripada ni juga kita melalui beberapa fasa kehidupan kita mengembalikan manusia kepada fitrah. Islam ialah merupakan satu kewajipan juga. Jangan kita melihat gejala sosial ataupun mereka yang terlibat dengan gejala sosial ni satu musuh. Tapi lihatlah mereka ni sebagai satu ujian, sebenarnya bukan kepada mereka, tapi ujian kepada diri kita. Kalau kita tidak lulus ujian, bagaimana nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana yang Nabi sebut tadi, kita ni tidak beriman. Jadi saya ingat sekadar tu saja perkongsian daripada saya. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Walaupun dalam keadaan diberinya notis yang ringkas. Tapi mari hari ni saya tengok kita dengan tajuk yang dibagi tadi ni, kalau bagi 3-4 jam tu rasa 3-4 jam yang habis kita nak royak. Supaya apa? Benda yang kadang-kadang susuk tidak nampak dalam masyarakat, kita nak cuba bawa. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, Amir boleh menjadi saksi kepada saya dan para penonton, insya-Allah menjadi saksi kepada kerja buat kita, supaya sama-sama kita melangkah ke tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang kekal abadi kita, insya-Allah kita di syurga. Jadi sekadar tu saja, insya-Allah Cik Amir. Baik, terima kasih Abang K di atas pesan dan nasihat kepada kita semua. Baik, para penonton sekalian, seperti yang saya janjikan pada slot akhir kita pada kali ini, saya akan umumkan nama pemenang untuk soalan-soalan tadi. Baik, soalan yang pertama